Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala al-Syekhul Muallif al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Summa ma'azalika kullihi fa innal abda dha'ifun wa zamana sa'bun wa amra dini mutaraji'un wal faragha qalilun wasyughla katsirun wal umra qasirun wa fil amali taqsirun wan naqida basirun wal ajala qaribun was safara ba'idun wa ta'ata hiya zadu fala budda minha wa hiya fa'itatun fala maradda laha faman zafira biha faqad faza wa sa'ida abadal abidina wa dahrad dahirin wa man fatahu dzalika khasira ma'al khasirin wa halaka ma'al halikin. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Isnin yang kedua anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat. Sekarang kita menggunakan kitab Minhajul Abidin, iaitu jalan para abid, tata cara ahli-ahli ibadah, yang mana kita telah mula kuliah yang pertama pada bulan Mac yang lalu sebelum daripada bulan Ramadan. Cuma saya tu tadi dah standby dalam 30 kitab nak bawa ke masjid, sebab ingatnya yang lalu tu masih ramai belum dapat kitab. Dah letak depan pintu lah, datang lupa. Elok juga kalau hari yang lain saya deal dengan salah seorang daripada wakil masjid, bukan hari yang kuliah. Kuliah ni kadang kita fokus tu nak pergi kuliah tu terlupa, padahal dah letak depan pintu. Kalau bolehlah sesiapa daripada ahli masjid hari-hari siang ke kita berjumpa, saya serahkan kitab ya. Dan berapalah, sebenarnya lebih pada 30 saya minta adik saya hantar dari Terengganu. Kalau ikut keperluan masjid lah ya, berapa yang masjid perlukan tu nanti kita serahkan, supaya kalau tak semua pun majoriti jemaah kita boleh rujuk kepada kitab ya. Kitab yang kita gunakan ini dia ada dua versi ya. Sebelah kanan adalah versi bahasa Arab, yang saya baca tadi itu yang sebelah kanan ya, iaitu kalau nak rujuk muka surat 2.
Sementara sebelah kiri itu adalah versi bahasa Melayu, versi terjemahan, yang mana terjemahan ini diusahakan oleh guru dan ayahanda saya sendiri, Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mohon doakan kesejahteraan dan kesihatan beliau. Sekarang usia beliau 84 tahun, agak uzurlah ya. Mohon didoakan kebaikan. Baik. Jadi kita sampai ke muka surat 5 yang rujuk kepada nuskah terjemahan. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ini baru muqaddimah Imam Ghazali rahimahullah taala memberi gambaran secara umum cabaran yang dihadapi oleh seorang yang nak jadi ahli ibadah. Dan memang kita sebenarnya orang Islam tidak ada pilihan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka itu menyembah, beribadah kepada aku. Jadi tugas sebenar kita di dunia ini, yang sementara yang tak berapa hari ini, sebenarnya adalah ibadah. Tinggal lagi, bila kita sebut ibadah, bukan hanya disempitkan kepada sembahyang, puasa, haji, zikir, baca Quran dan sebagainya, itu jelas ibadah. Tetapi dengan niat yang ikhlas dan cara yang patuh syariah, urusan-urusan dunia seperti berniaga, seperti bekerja, ambil upah, sewa menyewa, juga ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidur, orang yang alim, yang tahu bagaimana cara tidur yang sunnah, juga ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cabaran itu besar, sehingga Imam Ghazali rahimahullah taala menyusun 7 dakian yang perlu didaki dengan jaya untuk seseorang itu menjadi ahli ibadah. Ini baru mukaddimahnya, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Kemudian di samping kesukaran-kesukaran itu semua, di muka 5 bawah sana, ada lagi kesukaran-kesukaran lain yang dihadapi oleh seorang hamba Allah yang menjalani ibadah. Apa dia? Saya terus rujuk kepada nuskah Arab dan terjemahkan. Jadi terjemahan saya mungkin tidak sama exactly sebagaimana dalam kitab, tapi insya-Allah maknanya itu sama. Makna tidak lari. Maka sesungguhnya hamba itu lemah. Kita manusia ni lemah. Pertama, kerana kita ada nafsu. Nafsu kita ini selalu menyuruh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang bercanggah dengan nilai ibadah. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala merakamkan kalam Nabi Yusuf alaihissalam, mengatakan sesungguhnya nafsu itu benar-benar sangat-sangat menyuruh kepada yang buruk. Itu menyebabkan kita jadi lemah dengan hawa nafsu kita. Kemudian kita ini perlu kepada makan dan minum. Makanya kadang-kadang urusan makan dan minum itu menyebabkan kita terlalai dari ibadah. Dan jangan katakan dalam keadaan biasa ini, dalam keadaan kita ibadah puasa pun, kalau kita tidak kawal, berbuka itu saja boleh melalaikan kita daripada ibadah-ibadah yang lain. Walaupun asalnya berbuka itu ibadah. Tapi kalau kita macam seolah-olahnya qadaan lah, nak balas dendam, siang tadi tengok air ni tak boleh minum, tengok nasi ni tak boleh makan, ini nawaitu al-akla qadaan. Sahaja aku makan, nak qada yang siang tadi. Jenuh. Kadang terlajak. Kadang maghrib kita pun jadi lewat. Kadang nak tarawih pun dah tak larat. Jadi ini cabaran. Kerana kita itu manusia yang diuji dengan hawa nafsu, nak pada makan, nak kepada minum, nak kepada berkahwin dan sebagainya. Kemudian zaman pula adalah zaman yang sukar. Ini zaman Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali sudah kata zaman kita ni zaman yang sukar. Bayangkan padahal pada masa itu masih ramai alim ulama yang hebat-hebat. Masih ramai orang-orang soleh, orang-orang yang zuhud, Bayangkan di zaman kita lebih kurang lagi. Yang alim pun tidak akan sealim ulama-ulama yang dahulu. Yang soleh pun tidak akan sesoleh orang-orang zaman dahulu. Maka zaman kita lebih sukar lagi. Untuk kita tu beribadah sangat banyak dugaan. Bahkan kita bawa dugaan tu dalam poket kita, dalam bentuk handphone.
Berapa banyak masa kita itu kita habiskan untuk menatap skrin handphone kita. Kalau dahulu istilahnya teenagers kan, teenagers remaja, remaja belasan tahun. Sekarang ada istilah dipanggil screenagers. Orang-orang yang umurnya itu terhabis pada skrin. Jadi yang itu bukan hanya remaja, yang sudah beruban ni pun jadi screenagers juga. Terasyik dengan Facebook, terasyik dengan TikTok. Rupanya TikTok ni lagi mencabar sebab dia pendek-pendek. Dan kalau Facebook kadang kita pun malas nak baca panjang-panjang, malas nak tengok. TikTok dia video pendek-pendek. Kita asalnya tengok video ceramah, menarik juga. Kita scroll ke atas dah lain pula video politik pula. Menarik pula. Lagi nanti Gusti pun macam menarik juga. Jadi akhirnya habis masa kita di situ. Jadi zaman ini zaman yang sukar. Kemudian urusan agama menjadi mundur. Kesungguhan untuk menjalankan hukum hakam agama itu menjadi kurang. Bahkan kadang-kadang agama itu menjadi barang jualan untuk popular, untuk mendapat sokongan, untuk mendapat perhatian. Tapi bila ada peluang, kurang kesungguhan dalam menaikkan urusan agama. Mutarajih ni maknanya mundur. Masa lapang juga semakin kurang. Kita sekarang ni hidup di zaman ramai orang buat second job, third job demi untuk survive. Terutama yang duduk di bandar, maka terasa sangat masa itu kurang. Wasyugla kasirun. Dan urusan serta kesibukan itu banyak. Ya, sekejap yang ini, sekejap yang itu. Ya. Tadi pun tax agent saya call. Hari ini kena hantar last, kata dia 15 Mei. Nak proceed ke tidak? Depa dokumen tak cukup. Saya kata kalau 9.30 hingga 10.30 nanti saya hantar dokumen semua boleh tak? Sebab 7 hingga 9 ada kuliah. Itu urusan cukai. Tak bayar, dia saman di mahkamah. Kita pula tak boleh travel. Ingin nak pergi umrah haji lah. Rupanya nama tersenarai hitam sebab ada judgment against us. Siapa? Al-HDN. Ya, macam-macam lah urusan itu, baru urusan cukai, belum lagi urusan keluarga, anak dan sebagainya. Wal umrah qasirun, dan umur macam makin pendek. Kita rasa sekejap saja sudah berlalu 1 tahun. Sekejap saja sudah berlalu 2 tahun. Orang masih muda lagi sudah meninggal dunia. Kan kebelakangan ini macam jadi trend pula. Ramai pula orang meninggal tengah main badminton. Fikir-fikir risiko juga ya main badminton ni. Nampak macam permainan yang santai. Bila fikir balik, lebih santai main bola. Main bola, masa bola dekat sana, kita boleh jalan-jalan. Main badminton kan, sekejap sampai bola, sekejap sampai bola. Jadi pendek umur manusia ni. Ya. Bahkan ada kanak-kanak pun yang sudah meninggal, rupanya heart failure, atau remaja, sudah ada kegagalan jantung. Wa fil amali taksirun, dan pada amal yang kita mampu buat pun banyak sekali taksir, iaitu kecuaian. Perkara-perkara makruh yang kita buat, perkara-perkara sunat yang kita tinggal. Ya. Wa naqida basirun, dan yang nak menilai amalan kita itu pula maha melihat. Kalau sekadar manusia, dia tengok bacaan kita sudah bagus, pergerakan kita sudah betul, okeylah. Tapi bukan manusia yang bagi pahala. Ya, bagi pahala Allah Ta'ala. Allah nilai sampai dalam hati. Allah nampak ketidakikhlasan kita. Allah nampak ketidakkhusyukan kita. Allah nampak kita dalam sembahyang travel ke sana kemari. Ya. Balik semula dalam sembahyang bila? Bila imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujur ada imam tahu juga nak bagi salam bila. Kalau sembahyang seorang, bila aku nak bagi salam ni? Tak tahu rakaat ke berapa. Jadi banyak kekurangan kita dalam melakukan amal. Wal ajala qaribun, dan ajal pula sangat hampir sebenarnya. Bahkan dalam perkataan Arab dikatakan kullu atin qarib. Setiap yang mendatang sebenarnya dia hampir. Walaupun kita rasa program ni lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, tapi oleh kerana dia mendatang, dia hampir. Wa kullu madin ba'id. Setiap yang dah berlalu sebenarnya jauh. Ya. Baru semalam dia meninggal, dah jauh. Tapi baru sehari, jauh sebab tak boleh ambil balik.
Tak akan jumpa dah, walaupun sehari akan jadi 2 hari, akan jadi 3 hari, akan jadi 4 tahun, 5 tahun, sebab dah berlalu. Tapi yang belum berlaku itu sebenarnya dekat. Yang dekat adalah ajal kita. Kan banyak orang kadang-kadang dia kecoh tentang tanda-tanda kiamat. Bahkan ada setengah masjid surau, kalau nak jemput ustaz, dia tak nak dengar bab fiqh ke tasawuf ke akidah. Dia lebih seronok dengar tentang tanda-tanda kiamat. Dan kaitkan pula dengan kejadian semasa. Timbul rasa risau, bimbang, macam dah nak kiamat. Padahal kiamat kita kan dekat je. Kiamat kecil tu. Yang kita nak meninggal tu, mungkin kita tak sempat kiamat besar. Dan kita pun memang tak mahu menyaksikan kiamat besar. Kerana kiamat besar ni yang betul-betul berlaku hanya kepada orang kafir. Sebelum berlakunya kiamat besar, orang yang ada iman, Allah matikan semua. Ya, jadi kita tak mahu terlibat dengan kiamat besar. So kiamat kecil kita mungkin malam nanti, mungkin pagi besok, mungkin minggu depan. Maka ini yang lebih membimbangkan sebenarnya. Kalaupun kiamat lagi 1000 tahun, kalau kita mati besok, habislah peluang kita nak beramal soleh. Habislah peluang kita nak bersedekah. Tidak ada peluang lagi. Wasafara ba'idun. Dahlah ajal kita hampir, perjalanan kita pula jauh, ya. Makin sukar. Jadi daripada alam rahim ke alam dunia, dunia ni lebih sukar. Alam rahim kita dapat supply makan minum oksigen daripada mak kita je. Ada talian hayat daripada dia. Bila ke alam dunia dah nak kena cari makan sendiri, ya. Yang buat Grab, buat Food Panda tu kan nak cari income. Ya, kadang-kadang sampai kena langgar, kadang-kadang sampai terbalik, ya. Kadang-kadang dia sampai langgar orang pun ada juga. Itu kan sebab nak kena cari makan sendiri, kan lebih sukar hidup di alam dunia berbanding di alam rahim. Maka di alam barzakh lebih sukar daripada alam dunia. Nak kena lepas soalan munkar nakir, kalau tak dapat jawab dipukulnya, ya. Lepas tu dibangkitkan di mahsyar lebih parah lagi. Dalam keadaan panas terik, tidak berpakaian dan sebagainya. Jadi perjalanan jauh. Wa ta'ata, dan ketaatan iaitu ibadah, dia merupakan bekalan yang tak boleh kita tu tak dapat tidak. Boleh tak kita pergi akhirat tak payah bawa bekal? Tak boleh. Kena bawa bekal. Dan bekal akhirat adalah ibadah. Dan ibadah ini apabila dia telah terlepas, maka tidak dapat dipulangkan kembali. Ya. Contoh. Katakanlah kita ni orang yang selalu buat salat sunat duha. Ya. Tapi hari ni tak macam mana, sibuk-sibuk, ada pula buat majlis sempena Syawal dan sebagainya. Kan? Terlepas duha kita. Oleh kerana kita dah biasa buat duha, lepas sembahyang Zuhur kita pun qada duha kita. Baguslah. Ya, salat sunat yang kita selalu buat tu disunatkan kita qada bila kita tertinggal. Tapi adakah bermakna ibadah kita itu telah dikembalikan? Tidak. Kerana waktu duha tadi dah berlalu tanpa kita salat sunat duha. Yang kita salat qada tu itu modal baru. Kita keluar modal baru tu sebab umur ni kan ibarat modal. Umur kita masa duha tadi dah berlalu tanpa kita salat sunat duha. Kita qada tu waktu baru. Maknanya kita guna modal baru. Nak kata ketaatan tu dapat kita ambil balik, tak dapat. Cuma kita mampu buat ketaatan baru saja. Dan barang siapa yang berjaya mencapai ibadah, maka dia telah berjaya dan berbahagia selama-lamanya dan sepanjang masa. Dan barang siapa yang terlepas dia akan ibadah, maka dia rugi bersama-sama dengan orang-orang yang rugi, dan dia binasa bersama-sama dengan orang-orang yang binasa. Qala rahimahullah ta'ala, fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dalan wal khataru aziman. Maka jadilah perceritaan tentang ibadah ini demi Allah, kata Imam Ghazali, satu perkara yang rumit sungguh. Baru nak cerita tentang ibadah, belum ibadahnya lagi, sudah rumit. Dan bahayanya sungguh besar. Falidzalika azza man yaqsidu hadza tariqa wa qalla. Oleh kerana itu, sikit sekali orang yang menuju jalan ibadah ini. Kalau jalan sukan kan ramai.
Jalan hiburan, kan apakah konsert yang baru ni? Siapa tak ingat? Apa Cool tu? Oh, 3,000 lebih rupanya. Tiket yang paling mahal. Beli yang paling murah je lah Ustaz. 220 berapa? 288. Itu paling murah. Itu baru tiket. Takkan yang datang pada jauh tak ambil hotel? Takkan tak ada beli makan? Tak ada apa, tak ada apa. Bajet-bajet 500 untuk buat maksiat. Ya. Tapi kalau masjid, setakat ni berapa dah kutipan Masjid Al-Ansar untuk setiap jemaah yang masuk tiket? Kutipan tiket berapa? Tak ada. Paling-paling jemaah ikhlas saja. Letak dalam tabung. Tak bayar tiket pun boleh masuk. Tapi tak penuh. Kan? Kalau yang sana melimpah-limpah. Jadi pengalaman saya sendiri di masjid di Shah Alam, saya ada kuliah bulanan. Tapi sekarang saya dah pass kepada orang lain lah. Pass the baton, minta kawan ganti. Hari itu saya sampai untuk kuliah maghrib, memang penuh masjid. Saya sendiri nak parking pun susah sebab penuh. Heran juga, selama ni tak pernah orang datang kuliah saya ramai macam itu. Tapi lepas sembahyang maghrib, yang penuh tu tinggal satu saf mungkin macam tu yang tunggu kuliah. Yang tadi penuh sampai ke belakang bagaimana? Masjid ni dia terletak sangat hampir dengan Stadium Shah Alam. Malam tu Selangor lawan Singapura. Jadi kita husnuzan, alhamdulillah lah ya. Yang ramai tadi sekurangnya dia berhenti sembahyang dulu. Tak adalah dia burn kerana sembahyang dia demi kerana bola. Ya, tapi ceritanya minat tu lebih ke sana. Berbanding dengan majlis ilmu, majlis zikir, ya begitu. Kita sendiri pun adakah majoriti masa kita untuk zikir, untuk ibadah atau untuk tujuan-tujuan dunia? Kan banyaknya lebih kepada rehat, lebih kepada makan, lebih kepada hiburan dan sebagainya. Summa azza minal qasidina man yaslukuhu. Kemudian dahlah yang nak menuju jalan ibadah tu tak ramai. Yang menuju pun, yang akhirnya menjalani ibadah pun tak ramai. Ya. Sebab kadang-kadang kita dah menuju. Kita dah niat balik daripada sembahyang Isyak ni nak ambil Quran dan nak baca dalam 10 muka surat. Ya. Tu kita dah menuju jalan ibadah. Sampai di rumah, isteri tanya, "Bang, tadi Ustaz beli gula, beli tak?" "Oh, lupa, keluar balik." Balik dah malas dah baca. Wuduk pun dah batal. Kadang-kadang tak ada kena dengan isteri pun. Ya. Sampai kat rumah bunyi tit-tit. Tengok sekejap WhatsApp. Lepas tu balas WhatsApp. Ya, basuh ini, basuh ini. Lepas tu terkentut. Malah dah nak baca Quran. Kita dah menuju. Tapi kita tak menjalani. Ya. Dah kurang dah kat situ. Summa azza minas salikina man yasilu ilal maqsudi wa yazfaru bil matlub. Kemudian lebih sedikit lagi di kalangan salikin, di kalangan orang yang berjaya menjalani jalan ibadah, yang sampai kepada tujuan ibadah, yang mencapai apa yang dituntut lagi sedikit, yang syahid di tengah jalan ramai. Ya, kenapa? Ibadahnya itu tak cukup syarat dan rukun, batal di sisi Allah Taala. Atau syarat dan rukun zahirnya dipenuhi, tapi yang syarat batin pula tidak ada, ikhlasnya tidak ada, dikacau dengan riak, dikacau dengan ujub, ada pula takabur, ada campur hasad, dengki dan sebagainya. Jadi akhirnya tak sampai pada tujuan. Apa dia tujuan ibadah? Iaitu mardatillah, ridha Allah. Kan kadang ada orang yang amal zikir, ya, ambil tarikat, ya, akhirnya jadi tok bomoh. Sebab Allah uji dengan pandai berobat. Asyik pula dengan berobat orang. Dah kurang nak berzikir, dah kurang nak pergi kepada maqam nafsul mutmainnah itu. Jadi banyak ujian dia. Bukanlah salah tolong orang rawat orang, tak salah ya, tapi kadang tak sampailah. Ya, apa yang dia nak tuju daripada awal tu tak sampai. Wa humul a'izzatul ladzina astafahumullahu azza wa jalla lima'rifatihi wa mahabbatihi. Dan mereka iaitu orang yang menjalani jalan ibadah dan sampai kepada tujuan ibadah iaitu ridha Allah, ini adalah golongan minoriti yang Allah Taala pilih mereka untuk makrifah kepada Allah dan untuk kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddadahum bi taufiqihi wa ismatihi,
dan Allah Ta'ala memperkukuhkan mereka dengan taufik dan juga pemeliharaannya. Ya, taufik di sini maksudnya Allah jadikan perbuatan dia, perkataan dia, niat dan hal keadaan dia itu sesuai dengan ridha Allah. Itu kita minta dua-dua, taufik dan hidayah. Hidayah ni petunjuk. Kadang-kadang kita dah dapat petunjuk, kita nampak benda ni betul, tapi tidak dapat taufik, kita tak buat. Contoh ya, kita dah dapat hidayah bahawa sembahyang jemaah ini fadilatnya lebih. Dulu tak ada hidayah pun, tak terlintas pun nak sembahyang jemaah. Saya sembahyang sudahlah. Apa nak susah-susah berjemaah? Hadir misalnya satu kuliah, ustaz ni terangkan dalam hadis Nabi SAW cerita tentang fadilat berjemaah. Dulu kalau jemaah subuh dahulu pernah Nabi SAW bagi tahu niat baginda nak bakar rumah kalau orang tak pergi jemaah. Oh nak dapat hidayah, saya kena sembahyang jemaah lah kalau macam ni. Ya. Tapi oleh kerana sibuk-sibuk tak jemaah juga. Jadi hidayah sudah dapat, taufik belum lagi. Kerana perbuatan itu masih belum sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala redha. Tapi orang yang sampai kepada redha Allah tu, sebenarnya Allah beri kepada dia taufik dan juga pemeliharaan. Ya, taufik untuk dibuat ketaatan dan pelihara dia daripada maksiat. Thumma awsalahum bifadlihi ila ridwanihi wa jannatihi. Kemudian setelah daripada dia itu diberi taufik beribadah, Allah sampaikan mereka dengan kurniaannya kepada ridha dan juga syurganya. Jadi orang ahli ibadah, dia kena ada dalam hati dia ingat bahawa dia masuk syurga bukan dengan ibadah dia, tapi dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Habis kenapa kamu susah-susah ibadah? Dah kalau masuk syurga bukan dengan ibadah. Dah kalau masuk syurga itu dengan rahmat Allah, kita harap rahmat Allah sajalah. Tapi kita jangan lupa firman Allah, wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu hampir dengan orang-orang yang buat baik. Jadi kita kena usaha buat baik, tapi hati kita ingat mengharap kepada rahmat Allah. Jangan kita ingat kita buat baik, kita tu sudah confirm ahli syurga, jangan. Ada sebahagian orang, na'udzubillah min zalik, di akhir umur dia itu terbalik. Daripada jadi orang taat, orang baik, jadi orang jahat, orang yang ahli maksiat, dan mati dalam keadaan macam itu, ya, na'udzubillah min zalik. Jadi jangan, ya. Sebab itu kalau tidak silap saya, kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberi panduan, bab ibadah ini kita tinggalkan melihat kepada ibadah, jangan tinggal ibadah. Itu ada perbezaannya. Ada setengah orang dia ingat oleh kerana masuk syurga dengan rahmat Allah, dia pun tak ibadah. Tak apalah kalau Allah rahmat saya masuk syurga. Semayang tidak, puasa tidak, dia buat maksiat lagi. Hanya kan rahmat Allah kata dia. Bukan macam itu. Kita buat ibadah tetapi hati kita tidak memandang kepada ibadah kita. Bahkan kalau kita pandang juga, kita pandang bahawa ini adalah kurniaan Allah. Allah yang bagi kita mampu beribadah. Tak percaya tengok orang yang badan sado, masuk gym, angkat benda berat-berat, tapi tidak ada taufik daripada Allah. Nak angkat selimut pagi-pagi pun dia tak larat. Makanya dia tak bangun sembahyang subuh. Lebih gagah hamba Allah yang kurus tadi. Ya, sebelum subuh sudah bangun, sudah berjaya dia bangun. Jadi itu penting untuk kita itu memohon taufik dan juga ismah daripada Allah Ta'ala. Fanas'aluhu jalla zikruhu ayyaj'alakum wa iyana min ulaikal faizina birahmatih. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini adalah doa daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita aminkan, moga-moga kita termasuk di dalam orang yang mendapat kurniaan apa yang Imam Ghazali mohon daripada Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, maka kami memohon kepadanya yang maha agung sebutan namanya, bahawa Allah menjadikan kamu dan juga menjadikan kami tergolong daripada golongan orang-orang yang berjaya itu dengan rahmatnya. Naam. Walamma wajadna hadhihi at-tariqa bihadhihi as-sifati nazarna fa'anna an-nazara fi kayfiyati qat'iha wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu min al-uhbati wal-'uddati wal-alati wal-hilati min ilmin wa amal. Asa ayyaqta'aha bihusni taufiqillahi fi salamatin. Ya, setelah kami dapati bahawa jalan
untuk menuju kepada ridha Allah ni, macam inilah sifat dia, susah, payah, sukar, maka kami perhatikan dan kami mendalami kajian kami pada cara untuk merentasi jalan ibadah ini. Dan apakah yang diperlukan oleh seorang hamba daripada persediaan, daripada persiapan, daripada peralatan, daripada usaha, daripada ilmu dan amal, apa yang suatu orang tu perlu. Moga-moga dia nanti akan merentasi jalan ibadah ini dengan eloknya taufik daripada Allah Ta'ala dalam keadaan yang selamat. Wala yanqati'u fi aqabatihal muhlikati fayahlika ma'al halikin wal iyazubillah. Dan moga-moga dia tu tidak terputus perjalanan dia dalam lembah-lembah dan dakian-dakian yang membinasakan, lalu dia nanti akan binasa bersama orang-orang lain yang binasa. Kita mohon lindung dengan Allah Ta'ala. Fasannafna fi qat'i hadhihi at-tariqi wa sulukiha kutuban ka ihya'i ulumuddin wal qurbati ila Allah Ta'ala wa ghairi zalika. Jadi dengan tujuan nak bantu orang tu pandai melakukan jalan ibadah dan menjalani jalan ibadah, saya telah mengarang beberapa kitab, kata Imam Ghazali, seperti kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab namanya Al-Qurbatu Ilallah dan lain-lainnya. Ihtawat ala daqa'iqa minal ulum. Dalam kitab-kitab ini banyak ilmu-ilmu yang detail, yang halus tentang ibadah. Tapi masalahnya apa? Iktasad ala afhamil ammati. Tapi ramai di kalangan masyarakat awam dia payah nak faham. Kitab perbincangan dalam Ihya Ulumuddin, perbincangan dalam Al-Qurbatu Ilallah tu ramai masyarakat awam tak faham. Tak faham satu. Faqadahu fiha wa qadu fi ma lam yuhsinuhu minha. Lalu mereka mencela kitab-kitab tu. Mereka kata Ihya Ulumuddin ni tak betul. Kan ada zaman kita orang yang mempelihkihkan kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Lalu mereka tu berbincang benda yang mereka tak faham. Fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Tapi Imam Ghazali berlapang dada saja. Orang condemn kitab dia, Imam Ghazali memujuk hatinya dengan mengatakan bahawa kalam siapa yang lebih fasih daripada kalam Allah? Maknanya Al-Quran. Kalam Allah tu tidak ada yang lebih cantik, yang lebih fasih, yang lebih tepat, yang lebih elok. Tak ada dah. Itu pun orang yang tak nampak dia kata apa? Wa qad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Ada orang-orang yang tak nampak keindahan Al-Quran, dia kata Al-Quran ni hanya dongeng orang zaman dulu. Cerita dalam Al-Quran ni hanya cerita dongeng-dongeng orang dulu cerita nak bagi sedar. Jadi Imam Ghazali rasa tenang. Kalau kalam Allah pun orang kritik, orang condemn, apa sangat tulisan saya orang manusia yang lemah ni, tak apalah orang condemn. Siapa yang faham, insya-Allah dia dapat manfaat. Insya-Allah kita akan sambung lagi mukaddimah kitab Minhaj Abidin ini dalam kuliah akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.